Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, ya. Kali kedua saya ceramah di sini kot. Kali ketiga ceramah dalam ni dua, ceramah di luar salah satu. Alhamdulillah, saya ada semangat dan banyak improvement. Yang paling penting sekali, kalau main ceramah ke sini makan sedap, betul. Aku ingatnya tu Tuan Syah dia rajin main, makan sedap dia bagus. Alhamdulillah, saya makan dah. Makan siap dah. Kan, saudara. Dan Allah sekalian ada semangat. Hari ini kita dapat berita pasal PKP, saudara-saudara. Berita pasal PKP. Ada 6 negeri yang PKP. Ada berapa negeri lagi PKPB. 2 negeri PKPP, ya. Sarawak dengan Perlis dan PKPP. Yang lain PKPB. Dan 6 negeri PKP. Balik macam hari tu yang bergerak hanya 10 km saja. Kita bila kita dengar apa-apa berita yang macam ni, yang kita rasa macam tak kena, mungkin tak sesuai dengan hati kita, nombor satu sekali kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Tuan-tuan, tuan nak kata apa? Tuan nak kata apa? Kita nak komplain. Kita rasa kita tak puas hati. Jadi dalam waktu Perdana Menteri ada buat ucapan ni, saya saja dulu tengok komen-komen kat bawah. Tak kurang orang-orang yang memaki hamun waktu tu. Ini bukan Islam, Islam tak ajak macam tu kan? Islam tak ajak kita macam tu. Apa yang berlaku dalam hidup kita ni, tuan-tuan, Allah telah susun macam tu lah keadaan. Cuma waktu bila jadi macam-macam benda-benda macam ni, kita kurangkan daripada kita tunjuk ke orang, lebih daripada tunjuk ke kita. Mungkin apa yang belum jadi kat kita itu bukan pasal orang, tapi mungkin pasal kita. Soalnya Allah, boleh tak Allah nak sekat tempat kita ni? Orang kata COVID-19 ni seluruh dunia, takkan pasal kita. Silap-silap pasal abang itu yang pergi pakai telekong kat kawan. Kan tak tahu saya.
Salat Jumaat. Kan? Daripada kita tunjuk ke orang. Mungkin cerita betul-betul Allah marah tu marah kita. Dan kalau dia jadi seluruh dunia pun, boleh tak bagi Allah nak sekat benda tu tak masuk ke tempat kita? Boleh saja. Saya ada semangat. Dan mungkin kita ni yang jenis main masjid, yang dia buka tayak atas kepala, yang dia ulang masjid, tapi dia masih buat maksiat lagi. Mungkin itu yang Allah marah sangat. Kalau ramai-ramai bukan pasal orang, mungkin pasal kita yang Allah marah. Dan benda tu duduk meribut pasal solat ada Jumaat. Kita selagi kita duduk tengok orang segitu, kita tak muhasabah. Selagi kita duduk tengok orang salah, orang tu punya pasal, orang ni punya pasal, orang tu punya punca, orang ni punya punca, selagi itu kita tak menilai kelemahan dan kesilapan diri kita. Kalaulah setiap orang muhasabah diri dalam waktu ni, semua orang Islam muhasabah diri. Kalau setiap orang Islam, apa yang jadi ni waktu ni, dia muhasabah diri dia. Setiap orang, maka kita boleh bayang setiap orang akan bertaubat dan beristighfar daripada dosa. Dan Allah sebut surah Al-Sayyidina Muhammad dalam surah Nuh ayat 10. Sedap tak tangan ni. Tu. Mana tahu sedap apa saya kira depan mayat dia orang mana. Surah Al-Sayyidina Muhammad. Kan? Allah sebut tentang apa? Tentang istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Nuh ayat 10. Bagi kita tengok apa yang Allah kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah sebut, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan di sisi Tuhan, beristighfarlah kepada Tuhan. Maka sungguh salli ala sayyidina Muhammad, dia Maha Pengampun. Salli ala sayyidina Muhammad, dia Maha Pengampun. Dan Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepada kamu. Dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan kebun-kebun untuk kamu, dan mengadakan sungai-sungai untuk kamu. Tuan-tuan, waktu orang berjumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu dekat Imam Hasan Al-Basri, seorang main dia kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin tak dapat anak, apa yang saya boleh buat? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar. Seorang lagi main, dia kata apa? Tempat kami ni kemarau, hujan tak turun, apa kami boleh buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, kata dia. Sallallahu alaihi wasallam. Mai pula Allahumma salli ala Muhammad. Seorang lagi, di kami ni ada kebun, tapi tak bersumur, apa kami buat? Istighfar. Lalu kata salah seorang daripada mereka kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, orang ni mai pun suruh istighfar, orang ni mai suruh istighfar, orang ni suruh istighfar, padahal masalahnya berbeza-beza. Dia kata, bukan aku kata, Allah kata. Allah kata layan ni, salli ala Muhammad. Siapa istighfar, hujan turun. Siapa istighfar, Allah bagi zuriat keturunan, Allah bagi harta benda yang melimpah. Siapa istighfar, Allah bagi tanah kebun, sungai-sungai. Tak mana kaitan istighfar dengan turun hujan? Tak mana istighfar hilang kemarau? Tak mana istighfar? Bila kita bertaubat atas dosa-dosa kita, Allah bagi ganjaran kat kita. Yang dua halang, kata Nabi SAW, perkara yang menghalang rezeki seorang lelaki ialah disebabkan oleh dosa-dosa. Sebab tu bila seorang tanya Rasulullah, ayyud doa afdal, doa apa yang paling afdal sekali? Apa kata Nabi SAW? Al-afu wal-afiyah fi dunya wal akhirah. Doa yang paling afdal sekali kamu nak minta apa, nak minta jauh dari wabak, nak minta selamat, nak minta apa, nak minta apa kan? Nombor satu sekali, minta ampun kepada Allah. Yang tu nombor satu sekali. Yang doa yang paling afdal sekali minta ampun. Sampai kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang ulama dia kata, kalaulah kamu tak punya masa untuk berdoa dengan doa yang banyak, sedangkan kamu punya keinginan yang banyak untuk kamu mohon di sisi Allah, tapi masa kamu sedikit saja, maka memadai kamu penuhkan doa kamu itu dengan beristighfar.
Sebab dengan istighfarlah yang akan mengurniakan apa ni semua yang kamu kehendaki. Tentang Allah SWT Al-Hafidh Ibn Kathir ketika komen ayat ini kata apa? Jika kamu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dan mentaatinya, nescaya Allah akan memperbanyakkan rezeki kamu, menurunkan air hujan yang penuh keberkatan daripada langit, memberikan keberkatan daripada tanah kamu, menumbuhkan tanam-tanaman, memperbanyakkan air susu ternak kamu, menguatkan kamu dengan harta dan anak-anak. Maksudnya Allah akan memberikan kamu kekayaan dan anak-anak, menumbuhkan berbagai-bagai buah-buahan bagi kamu dengan air sungai yang mengalir di sela-selanya. Ini menunjukkan bahawa banyaknya faedah beristighfar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tuan-tuan, waktu ulama, ada ulama kata apa? Mungkin apa yang jadi sekarang ni sebab kita dah jarang beristighfar. Mungkin apa yang jadi sekarang ni kerana kita jarang istighfar. Mula sekarang ini kita perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita alami ketika ini adalah teguran daripada Allah kerana banyak lalainya, banyak dosanya, tapi jarang minta ampun kepadanya. Ya kan? Saya ulang balik perkataan ulama. Mungkin kita jarang beristighfar. Mulai sekarang ini perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita lalui ketika ini adalah teguran daripada Allah kerana kita banyak lalainya, banyak dosanya, tapi jarang mohon ampun kepadanya. Salih sama kan? Jadi tuan-tuan, itulah salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita kena daripada kita duduk tunding jari sana, tunding jari sini, muhasabah dia. Dan salah satu kekuatan kita ni adalah istighfar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ni umat ni ada dua jaminan keamanan. Dulu umat ni ada dua jaminan keamanan, iaitu Rasulullah dan istighfar. Jaminan keamanan yang pertama dah tak ada lagi dah. Rasulullah SAW dah wafat. Tinggal satu lagi jaminan keamanan kita, iaitu istighfar. Saya nak minta sepanjang ni yang tuan-tuan ikut kat depan saya ni, tuan-tuan yang menyaksikan secara langsung ni, saya nak minta satu benda. Mula hari ni kita banyak istighfar. Dengan apa dia jadi ni? Kita cuba istighfar sehari 1 kali, paling kurang sehari 1 kali. Ni janji-janji Nabi SAW, kelebihan-kelebihan istighfar. Janji Allah dalam Quran tentang kelebihan istighfar. Okay, selagi kita duduk dalam COVID-19 ni, selagi itu setiap hari tolong istighfar 1 kali, paling kurang 1 kali. Kebaikan yang bukan sekadar untuk kita, mudah-mudahan Allah limpah barakah pada seluruh alam disebabkan istighfar seperti itu. Baik, tuan-tuan sekalian, saya tu bukan tajuk kita. Kita nak bincang, tu mukadimah. Tajuk kita tuan-tuan ni, saya menggunakan buku saya ni, buku Fathur Rahman nama dia, doa dalam Quran yang saya susun. Dia dalam Quran ni ada lebih kurang 60 doa. Lebih kurang 60 doa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, ada 2 jilid saya buat, yang ni 30 doa, dan lagi satu ada 30 doa lagi insya-Allah yang sedang saya susun, dan saya target insya-Allah dalam bulan 1 ni. Dalam tahun 2021 ni kita akan keluarkan buku tu insya-Allah. Baik, saya memandangkan kita tak guna kitab dekat seminar, jadi saya petik salah satu daripada doa yang dalam Quran. Doa ni tuan-tuan, doa dia panggil doa yang dipanjatkan oleh Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Siapakah Ashabul A'raf? Dia panggil penduduk Al-A'raf. Baik, doa ni tercatat dalam surah Al-A'raf ayat 47. Doa dia berbunyi, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin.
Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Siapa yang panjat doa ni? Adakah doa ni betul-betul akan disebutkan? Ya. Siapa akan panjatkan doa ni? Nama dia Ashabul A'raf. Dah sebut dah doa ni? Belum lagi. Allah dah iklan dah cerita dah tentang doa ni akan disebutkan nanti. Siapa yang cerita? Allah cerita. Allah cerita kat mana? Dalam Quran. Bila sebut dalam Quran, wajib percaya. Wajib percaya. Betul ke siapa nak sebut ni? Dah ramai-ramai siapa? Adalah salah seorang daripada mereka yang akan baca doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Jangan engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Kisah dan tafsiran. Contoh yang ada buku saya ni, buka muka surat 113. Doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. Salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Doa ini dipanjatkan oleh orang-orang yang kedudukan pahalanya dan dosanya seimbang. Allahumma salli ala sayyidina. Dosa dengan pahala sama banyak. Boleh jadi tak kita pergi depan Allah dosa dengan pahala sama banyak? Kan? Tak apa. Cuba kita muhasabah balik tengok. Salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kita pejam mata tengok. Daripada kita balik hari tu sampai lari umur berapa? Start balik hari tu, amalan kebaikan banyak mana yang kita duk buat? Start bila yang betul-betul kita duk main masjid, kita duk tambah ibadat kita? Start bila? Umur 40 tahun baru belajar main masjid. Ada daripada kita awal sikit umur 30 tahun. Tapi daripada kita balik umur 11 tahun dulu sampai umur kita 30 tahun, apa kita buat? Kita tak semayang kan? Benda paling besar kita tinggal, nama semayang kita tak buat. Berapa tahun kita tak semayang? Kita semayang, kadang-kadang kita semayang, banyak waktu kita tak semayang. Kita bersalawat ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan tu subhanallah, puasa-puasa kita macam mana? Tak payah cerita benda sunat. Yang wajib pun kita tinggal dulu ni. Dosa maksiat pula macam mana? Tuan-tuan, dah lah benda wajib kita tak buat. Dosa maksiat pula kita buat dah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mai ke muncak umur 18, umur 19, dah cerdik reti sikit, dah mula ada markah, dah mula ada haji, ada awet. Tuan-tuan, naik motor sama-sama pi sana pi sini. Apa kita buat waktu tu? Allah saja yang tahu. Kita yang tahu apa kita buat. Tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai umur berapa? Tuan-tuan boleh bayang daripada umur 11 sampai umur kita 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat. Kalau ada gerah macam ni, yang baik tu gaya nak naik sikit turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit baik tu turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit turun. Ada dengan kita buat dosa besar, turun menjunam macam tu. Kan? Mai umur 30 baru belajar main masjid. Waktu kita main masjid, kita baru belajar nak buat amalan sunat, nak jaga yang fardu, nak buat amalan sunat. Tu pun tergelincang tak habis-habis. Kan, Salih Muhammad. Nak tampung lagu mana dulu? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tuan-tuan, 20 tahun tenggelam dalam maksiat. Ni baru duk belajar nak buat baik ni, baru 4 tahun, baru 5 tahun. Macam mana nak tampung tu? Tuan-tuan, walaupun subhanallah, Allah bagi kebaikan dekat umat Nabi Muhammad SAW. Buat satu baik, Allah kira 10 kali ganda. Apa kelebihan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan di antara rahmat yang Allah bagi dekat Nabi SAW, rahmat kepada umat dia apa? Kebaikan yang dibuat Allah ganda sampai 10 kali ganda. Bahkan lebih daripada itu. Dosa dan maksiat Allah kira satu je. Buat jahat Allah kira satu.
Buat baik Allah kira 10. Allah kira bahkan ada sampai 700 kali ganda pahala sedekah. Dan Allah Subhanahu yang ni yang kod boleh tampung balik. Tapi subhanallah, tuan-tuan, nak bagi jadi amalan, jadi pahala, kena ikhlas. Amalan, pi bawa amalan saja, tapi ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Mayang ada, pahala tak ada Allah dah. Betul ya Allah nak bagi 10 kali ganda. Betul Allah nak bagi sampai 100, 700 kali ganda. Tapi ada dah orang pergi depan Allah, ada puasa tapi tak ada pahala. Ada? Ada tak pergi bagi sedekah, habis seluruh harta dan sedekah fisabilillah. Tapi Allah kata apa? Malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Ada? Enggak, masalah semua. Pasal apa? Riak. Tu yang kita takut tak? Berasa macam ada, tapi tengok-tengok tak ada. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi di depan Allah duk rasa macam confident lah, insya-Allah buat insya-Allah. Tengok-tengok sama banyak, sikit pun tak lari. Pedor ni, pedor lah, buat lari balik, pedor lah. Dan bayang daripada subuh hari sampai maghrib. Subuh hari sampai maghrib. Berapa sembahyang tuan-tuan dah buat? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Daripada 4 sembahyang yang kita buat ni setakat hari ni, tuan-tuan rasa dalam 4 ni yang mana betul-betul Allah terima? Tuan cuma rasa apa ni? Sembahyang subuh hari, tuan-tuan confident sangat tak main subuh tadi Allah terima? Allahu Akbar, dengan lalai, dengan tak khusyuk ni, dengan apa kita baca pun tunggal langgang kan. Oleh Allah Muhammad. Tahu? Zuhur tadi macam mana? Perfect kan bayang? Maksudnya perfect 100% Allah terima. Gaya macam Allah terima. Lepas bayang senyum, relax. Nabi SAW suruh istighfar lepas bayang. Pasal apa suruh istighfar lepas bayang? Pasal tahu bayang kita ni tak elok. Cacat. Istighfar pun sampai tengok infonya. Astaghfirullahaladzim Alladina. Okey ke? Ada orang yang betul belum belabih. Perbuatan menunjukkan yang dia highly confident amal dia Allah terima. Apa Ibnu Qayyim kata? Tanda Allah masukkan bahagia dalam hati seorang ni ialah makin bertambah amalnya, makin bertambah takut dan berhati-hati. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Disebabkan takut tu, dia berhati-hati. Aku sembahyang tadi ni macam mana? Bacaan aku ni macam mana? Khusyuk aku ni macam mana? Persediaan aku nak sembahyang ni macam mana? Allah terima tak? Allah terima? Ada riak tak? Ada ujub tak? Ada sum'ah tak? Aku ni nak takabur. Oh tuan-tuan, soalan semua. Tapi kita tak tahu. Azam ni macam mana? Ada sedekah ni. Bagi sedekah. Sedekah kita tu macam mana? Kira-kira nak sedekah. Apa aku bagi tadi tak? Nak cerita ke orang nak sedekah ni. Tuan-tuan ni hitam lah. Daripada rate, kalau tuan-tuan boleh rate 10 maksimum mark tu, maka penuh tu. Agak-agak amalan tuan-tuan buat daripada subuh tadi sampai maghrib ni, tuan-tuan nak bagi berapa mark kat diri kita ni? 10 per 10, 5 per 10, 3 per 10. Tak kosong per 10 apa? Tak tahu kan? Ini yang kita takut ni. Soalan semua. Pergi depan Allah, asal macam ada amal tapi tak ada. Penat saja. Macam debu yang ditiup angin. Allah dan saudara semua. Ini yang kita risau. Tuan-tuan, kalau dapat Ashabul Araf, pahala banyak, dosa pun banyak. Sama banyak. Tak tinggi, tak rendah. Dosa 10, pahala 10. Ngam-ngam, cukup.
Cukup kan? Dan lalu mereka ni diletakkan kat mana? Mereka ni ditempatkan di tembok tinggi yang memisahkan di antara syurga dengan neraka. Syurga belah ni, neraka belah ni. Tembok yang dipemisah antara dua tu, tembok tu nama Al-A'raf. Yang mengaji mana ni? Kita pun ada negara tak pernah dengar pun. Surah Al-A'raf tak? Hari malam ni tak, ulama-ulama mufassirin menyebutkan bahawa Al-A'raf itu ialah satu tembok yang duduk di antara syurga dan neraka. Luas mana tembok tu tak tahu, tapi ramai orang boleh duduk sana. Orang yang duduk atas tu dia panggil penduduk Al-A'raf, Ashabul A'raf. Berapa lama nak ditransit kat situ? Tak tahu. Mungkin lebih lama daripada hidup di dunia. Allahu SWT. Jadi tembok ini mereka akan ditempatkan di tembok tinggi memisahkan di antara syurga dan neraka yang dikenal sebagai Al-A'raf. Menurut hadis Nabi SAW, orang yang tempat di atas tembok tersebut adalah segolongan orang-orang yang beriman. Dia orang beriman lah. Orang kafir tak ada situ. Pasal orang kafir tak ada pahala, terus masuk neraka. Orang ni orang beriman. Maksud dia masih buat kebaikan, tapi kebaikan dia tak cukup untuk memasukkan dia dalam syurga. Dan kemaksiatan pula tak lebih yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Lalu yang amal baik dan amal jahatnya sama banyak, mereka diasingkan di situ, dan akhirnya dengan rahmat Allah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Jadi golongan inilah yang akhir sekali masuk syurga. Lepas selesai semua baru settle depan ni, transit tu besok. Oi, lama dah tuan. Berapa ramai orang nak kira. Berapa ramai manusia. Ni geng ni yang terakhir sekali dah akhirnya masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar wa qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Dan di antara keduanya di syurga neraka itu ada batas pendinding yang Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf Sallallahu Alaihi Muhammad ayat 47, ayat 46. Dan di antara keduanya di syurga neraka itu ada batas pendinding, dan di atas Al-A'raf itu ada sebilangan orang yang mengenal tiap-tiap seorang yang ini daripada ahli syurga dan neraka dengan tanda masing-masing. Buat tengok di syurga dia kenal orang ahli syurga. Dia tengok dalam neraka dia kenal ahli neraka. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mereka menyeru kepada penduduk syurga, salamun alaikum. Salam sejahtera kepada kamu semua wahai ahli syurga. Sedang mereka sendiri belum memasukinya, sedangkan mereka sangat ingin segera masukinya. Tu tengok orang dalam syurga dapat nikmat seronoklah. Inginlah nak masuk tapi tak boleh masuk. Buat apa? Salamun alaikum. Ucap salam sejahtera ke atas kamu wahai penduduk syurga. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka kata apa? Tengok dalam neraka pula, mereka kata Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau golongkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Selepas Allah menyebutkan dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka pada awal ayat sebelumnya, itu Al-A'raf yang 44. Lalu Allah mengingatkan bahawa di antara syurga dengan neraka ada tembok yang tinggi yang menghalang penduduk neraka masuk dalam syurga. Tembok ni tinggi, tembok ni fungsi dia tak mau ahli neraka lompat masuk dalam syurga. Menurut Ibn Jarir dimaksudkan dengan hijabun dalam ayat ini adalah tembok tinggi yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qablil adab. Lalu diadakan di antara tembok, diadakan di antara mereka tembok yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya ada siksa, yang diterangkan surah Al-Hadid ayat 13. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ya tuan-tuan, ini cerita tentang, nanti kita akan cerita orang Ashabul A'raf ni dapat cahaya. Tempat gelap. Tapi Allah akan bagi cahaya masing-masing mengikut kepada amal dia untuk hidup dunia dulu. Inilah Al-A'raf yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa 'alal a'rafi rijalun, di atas A'raf itu ada 9 lelaki. As-Sa'di mengatakan dinamakan A'raf, dinamakan Al-A'raf kerana penduduk di situ mengenali semua orang. Dia cerita penduduk Al-A'raf ni kenal ahli surga, kenal ahli neraka. Lepas tu dinamakan sebagai Al-A'raf. Ungkapan ulama tafsir berbeza-beza berkaitan dengan penduduk Al-A'raf ini. Siapakah mereka ini sebenarnya? Tapi semua pendapat saling berdekatan. Pengertiannya yang berasal kepada satu pendapat. Mereka adalah kaum-kaum yang amal kebaikan dan keburukannya sama. Walaupun ulama-ulama berbeza pendapat siapa sebenarnya duduk atas tembok A'raf ni, tapi kesimpulan yang mereka boleh buat hampir sama saja maksud dia, iaitu orang yang pahala dengan dosa dia sama banyak. Hadis-hadis berkaitan dengan penghuni Al-A'raf. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah cerita tentang orang yang masuk syurga paling last kali. Orang yang masuk syurga paling last kali. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, orang yang masuk syurga, saya kisah cerita. Dia ada tanda. Dia panggil Jahannamiyin, bekas ahli neraka Jahannam. Ada tanda kat dia. So, orang boleh kenal kata, oh ni bekas ahli neraka Jahannam. Bila dia dah habis semua azab-azab dia dekat dalam neraka, maka dia nak masuk di syurga lah. Tapi dia orang paling last ni. Last ni tak ada orang dah. Dia lah paling last ni. Hangit rentung. Tuan-tuan baca dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malal. Ibnu Katsir cerita, waktu kita melintas di tiang sirat, nak melintas di tiang sirat, tiang sirat ni duduk atas neraka. Dia punya bahang neraka ni, waktu kita melintas tu, kena bahang rentung. Sampai sana, rentung hangit. Nah, Saudara semua nak cerita. Allah sebut dalam Quran, kita akan melalui neraka. Semua orang akan melalui neraka. Tapi dia ikut amal masing-masing. Ada orang dia punya lintas neraka tu tuan-tuan. Dia sampai sebelah sana, dia tanya malaikat, mana jembatan yang dia perlu cerita tu? Dia kata tadi yang lalu lah. Dia punya laju, dia lalu sampai dia tak perasan kata dia lalu kat neraka tu. Tu ada orang yang dia melintas tu sepantas kita. Lintas tu saja pun dah rentung lah. Tu tak boleh bayang kalau duduk dalam neraka tu. Lalu bila dia keluar dalam keadaan rentung, dia malu. Ya Allah, macam mana ni keadaan aku ni, macam mana ni keadaan malu. Dia dimandikan di satu sungai nama Nahrul Hayah. Dimandikan kat sungai tu, maka tubuh dia jadi elok balik. Cuma ada tanda kat dia, tanda Jahannami, dia ada bekas neraka. Lalu subhanallah, dia kata dekat Allah, ya Allah, nampak satu pohon yang besar, pohon yang cantik. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak hidup berteduh saat kat pokok ni? Hangat lama dah duduk dalam neraka tu. Hangat lama dah. Ni nak hidup tempat teduh ni boleh tak? Pokok cantik dengan dia hidup tu boleh tak? Allah kata, boleh lah, tapi biasalah, nanti mesti nak lebih pada tu. Doa ya Allah, doa nak takat tu je. Yang kita takat tu, tak mau lebih lah, nak takat tu je. Lalu tak apa, Allah bagi dia pun sampai kat situ tuan-tuan, nampak pula pintu syurga. Sampai tengok nampak pintu syurga. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak pergi tepi pintu tu je? Dia kata apa tadi? Allah kata, dia kata dah. Dia kata, memang takat tu, tapi nak lagi. Memang takat tu. Dia kata tadi, tak apa ya Allah, nak pergi tepi pintu syurga, nak pergi duduk kat tepi tu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada?
Apa Allah tapi? Tapi saya mesti nak lebih. Doa ya Allah, doa nak dekat tu je. Dia pun pergi sampai kat tepi pintu syurga, tengok dalam syurga. Ya Allah, cantiklah. Ya Allah, nak masuk dalam syurga. Allah kata, Habib mana kata lah. Tak usah dia sama Muhammad. Kata, pilih masuk tak apa. Tapi dia tanya Allah, tapi ada tempat kan lagi dalam syurga ni untuk saya ni? Allah kata ada. Kamu nak macam ni? Kamu tahu tak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan kenikmatan paling hebat dalam dunia. Orang yang dapat nikmat paling hebat dalam dunia. Seluruh apa yang dia miliki dalam dunia itu semua dia punya. Dia bayang. Semua yang ada dalam dunia ni semua milik dia. Oi, banyak tuan. Kita Sabang Jaya pun jalan tak habis. Semua yang ada kat Sabang Jaya semua milik kita. Keluar pada Sabang Jaya, Pulau Pinang, seluruhnya ni barang milik kita. Keluar pada Pulau Pinang ni, seluruh pada Malaysia ni, semua barang milik kita. Keluar pada Malaysia ni, negara jiran ke, semua yang ada kat dalam dunia ni, semua milik kita belakang. Kaya, manusia paling kaya dalam dunia kot. Yang atas darat, yang dalam laut, apa, semua yang ada, semua milik kita. Kaya tak? Kaya. Bagimu 10 kali ganda daripada itu. Itu kenikmatan yang akan diperolehi oleh orang yang paling last sekali masuk syurga. Dunia dan segala isinya 10 kali ganda. Kita harap kita tak lah kot. Sebab ada dah Nabi sebut dah nama dia siapa? Bukan nama kita kot. Mudah-mudah kan. Tapi jangan duk kira nak masuk zat nama kau. Tak apalah masuk zat-zat nama kau punya dia. Oi, jangan main-main tuan. Kalau boleh tak masuk, terus nak masuk syurga. Ashabul A'raf pun tak mau. Ashabul A'raf pun tak mau. Ashabul A'raf ni dia antara orang yang kena tunggu, kena dia panggil apa? Waitlist lah. Kalau kita pergi dekat apa, dekat airport tu apa tu, waitlist dulu adalah waitlist lah, tak ada lah. Tunggu kalau ada orang tak mai ke apa boleh masuk pergi. Apa semua. Dah saya sama Muhammad. Allah sekali pun masuk. Allah SWT. Okey. Hadis-hadis berkaitan dengan penghuni Al-A'raf. Yang pertama, mereka daripada kalangan kaum yang pahala dan dosanya seimbang. An Jabir bin Abdullah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amistawat hasanatu sayyi'atu faqala ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Daripada Jabir Ibnu Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang amal kebajikan dan amal keburukannya sama. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah penghuni Al-A'raf, mereka tidak dapat masuk syurga padahal mereka sangat menginginkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Yang kedua, siapa yang kedua ni? Mereka ialah orang yang syahid berjihad di jalan Allah sedangkan mereka tidak mendapat izin ibu dan ayah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad. An Muhammad bin Munkadir an rajulin min Muzayyanah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala innahum qaumun kharaju usatan bighairi id abaihim faqutilu fi sabilillah. Daripada Muhammad ibnu Munkadir, daripada seorang lelaki di kalangan Bani Muzayyanah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang ashabul a'raf ni, penduduk ashabul a'raf. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya mereka satu kaum yang berangkat untuk berjihad fi sabilillah dalam keadaan derhaka kerana tidak izin, tanpa izin ibu dan bapa mereka, lalu mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid tapi tak minta izin ibu ayah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz sedikit berbeza, an Yahya bin Abdurrahman Al-Muzani an abihi qala
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala hum nasun qutilu fi sabilillah bi maksiyati abaihim famana'ahum min dukhuli jannah wa maksiyatu abaihim wa mana'ahum nar qatluhum fi sabilillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari Yahya bin Abdurrahman Al-Muzani daripada ayah yang berkata Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam keadaan derhaka kepada ibu bapa mereka. Mereka tidak dapat masuk syurga kerana derhaka kepada ibu bapa mereka, dan mereka tidak dapat masuk neraka kerana telah gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang ketiga, siapakah penghuni Al-A'raf? Mereka yang diletakkan di atas Al-A'raf menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir mengatakan kepada Huzaifah, baginda pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf, maka baginda menjawab bahawa mereka adalah kaum-kaum yang sama kebaikan dan keburukannya, sehingga amal keburukannya mencegahnya masuk syurga, sedangkan amal kebaikannya menahan hingga tidak masuk syurga. Huzaifah melanjutkan kisahnya, kerana itulah mereka diberhentikan di atas tembok yang tinggi itu untuk menunggu apa yang diputuskan oleh Allah kepada mereka. Allahumma salli. Lagi yang keempat, penghuni Al-A'raf akan mendapat cahaya nur yang akan menerangi mereka sehinggalah Allah membuat keputusan. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur dengan keterangan yang lebih terperinci. Abu Hamid Ibn Abdurrahman mengirimkan utusannya kepadaku, sedangkan ketika itu di sisinya terdapat Abu Zanad. Tiba-tiba keduanya membicarakan satu pembicaraan mengenai penghuni Al-A'raf tidak seperti yang disebutkan. Maka saya berkata kepada keduanya, jika kamu suka maka aku akan ceritakan kepada kamu mengenai apa yang pernah diceritakan oleh Huzaifah. Keduanya menjawab, ceritakanlah. Saya mengatakan bahawa sesungguhnya Huzaifah pernah menceritakan tentang penghuni Al-A'raf. Huzaifah mengatakan, mereka adalah satu kaum yang diselamatkan oleh amal kebaikannya daripada neraka, tapi terhalang untuk masuk syurga oleh amal keburukannya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke pundi-pundi neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Tuhanmu menjenguk dan berfirman kepada mereka, pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam syurga, sesungguhnya aku telah memberikan keampunan untuk kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, kelak di hari kiamat manusia akan dihisab. Maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak satu tingkatan daripada amal keburukannya, maka dia akan masuk syurga. Barang siapa yang amal keburukannya lebih satu tingkat saja daripada amal kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan firman ini, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, hingga akhir ayat berikutnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa timbangan amal dapat menjadi berat dan ringan hanya dengan kadar satu biji sawi saja. Ibnu Mas'ud mengatakan pula, barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia akan masuk. Barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia termasuk penghuni Al-A'raf. Para penghuni Al-A'raf diberhentikan di atas sirat. Kerana itu mereka mengetahui ahli syurga dan ahli neraka. Apabila mereka melihat kepada ahli syurga, mereka mengatakan salamun alaikum. Apabila mereka menoleh pandangan mereka ke arah kiri mereka, mereka melihat ahli neraka. Lalu mereka bersama berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Mereka meminta perlindungan kepada Allah agar jangan ditempatkan bersama ahli neraka. Maksud mengatakan, adapun orang-orang yang mempunyai amal kebaikan, mereka diberi nur yang dengannya mereka dapat berjalan. Tengok, tempat tu gelap, gelap segelap-gelap. Orang yang ada kebaikan, Allah bagi dekat dia nur, cahaya, berdasarkan kepada amalan. Maka dia menggunakan nur cahaya tersebut, Sallallahu alaihi wasallam, dengannya dia dapat berjalan. Nur itu menyinari bahagian depan dan bahagian sebelah kanan mereka. Pada hari itu, setiap hamba diberikan nur. Demikian pula setiap umat. Tetapi apabila mereka sampai di sirat, maka Allah mencabut nur
setiap orang munafik, laki-laki dan perempuan. Waktu awal itu dapat, sampai dekat sirat Allah cabut nur daripada kalangan orang munafik dan orang munafik laki-laki dan perempuan. Ketika ahli syurga melihat bahawa mereka tidak bersua dengan orang-orang munafik, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Surah Tahrim ayat 8. Adapun penghuni Al-A'raf, nur mereka tidak dicabut daripada mereka, tapi tetap berada di hadapan mereka. Terdengar kan? Nanti di padang mahsyar kita semua ada nur, semua ada cahaya masing-masing. Semua ada cahaya masing-masing. Dan riwayat ini, riwayat Ibnu Jarir. Bila sampai dekat sirat, orang-orang munafik ni Allah cabut cahaya daripada. Kemudian kegelapan, dia tak nampak jalan. Ada orang yang cahaya dia terang, nampak sejuk mata-mata. Ada orang yang cahaya dia dapat takat nampak dekat tapak kaki dia je. Ada orang yang cahaya dia sekejap ada, sekejap tak ada. Tuan-tuan, tapi orang yang Allah tempatkan di Ashabul A'raf, mereka dia tak ada cahaya. Sampai bila ni? Sampai Allah mai nanti untuk putuskan mereka ni nak pergi mana. Allahumma salli ala sayyidina. Maka di tempat itulah Allah menyebutkan keadaan yang berfirman, iaitu mereka belum masukinya sedangkan mereka ingin segera masukinya. Mereka hanya mampu berkeinginan untuk masukinya. Ibn Mas'ud melanjutkan kisahnya bahawa sesungguhnya ada seorang hamba apabila mengerjakan satu amal kebaikan, dicatatkan baginya 10 kebaikan. Apabila dia berbuat satu keburukan, maka tidak dicatatkan melainkan satu dosa, satu keburukan. Kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, binasalah bagi yang satunya mengalahkan puluhannya. Binasalah bagi orang yang satu kalahkan yang 10. Faham tak dia tak? Buat baik dapat 10, buat jahat dapat 1. Pelik tiba-tiba pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Celakalah, binasalah orang ni. Yang satu tu boleh challenge dengan yang 10. Pelik. Demikian meniru Ibnu Jarir. Yang berikutnya hadis tentang Ashabul A'raf ni yang terakhir saya baca. Allah akan mengampuni mereka, dibersihkan di sungai Nahrul Hayat, dan akan ada tanda pengenalan pada mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis athar daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa Al-A'raf ialah tembok di antara syurga dan neraka. Para penghuni Al-A'raf berada di tembok tersebut hingga pada ketika Allah mengampunkan mereka. Maka Allah membawa mereka ke sungai yang dinamakan Nahrul Hayat, yakni sungai kehidupan. Kedua sisi sungai itu terbuat daripada batangan emas yang dihiasi mutiara-mutiara, sedangkan tanahnya adalah kasturi. Lalu mereka dilemparkan ke dalamnya hingga tubuh mereka menjadi elok, dan pada leher mereka terdapat tahi lalat putih yang menjadi tanda pengenalan mereka. Apabila tubuh mereka telah menjadi cantik, lalu mereka dihadapkan di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Allah berfirman, harapkanlah sesuka hati kamu, mintalah apa yang kamu nak. Maka mereka pun berharap, sehingga habis cita-cita mereka minta. Apa dia nak? Minta semua, sampai tak ada apa dah, minta semua-semuanya. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, bagi kamu, semua yang kamu harapkan itu menjadi kenyataan, dan hal yang semisal sebanyak 70 kali ganda. Setelah masuk dalam surga, sedangkan pada leher mereka terdapat tanda putih yang jadi pengenalan mereka. Jadi tanda pengenalan mereka dinamakan orang-orang miskin dalam surga. Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, mereka adalah yang paling akhir diperhitungkan. Ibnu Jarir menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah berkata mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling akhir mendapat keputusan perkaranya di antara sesama mereka. Apabila Tuhan semesta alam telah selesai daripada melakukan keputusan di antara sesama hambanya, maka Allah berfirman, kamu adalah satu kaum yang dikeluarkan dari neraka berkat amal-amal kebaikan kamu, tapi kamu masih belum dapat masuk surga. Kamu sekarang adalah orang-orang yang dimerdekakan olehku daripada neraka, maka bermain-mainlah di dalam surga sesuka hati kamu. Allahu a'lam. Tuan-tuan, demikianlah Nasri ala Sayyid Muhammad sebab sedikit tentang keadaan Ashabul A'raf. Penutupnya Imam Qurtubi dan lain-lain meriwayatkan sehubungan dengan pengertian mereka, ada 12 pendapat mengenai Ashabul A'raf.
Antara lain ada yang mengatakan mereka adalah orang baik-baik yang panik dalam menghadapi keadaan menakutkan di hari akhirat. Ada ulama sebut tu. Siapa yang diletakkan kat sabuk arwah tu, bila duduk ke akhirat tu, dia tak boleh terima, dia takut sangat, dia anxiety, dia ketakutan sangat, maka Allah ambil dia letak dekat satu tempat duduk kat situ nama sabuk. Last sekali baru check dia. Saya sebut. Ada juga mengatakan mereka sejumlah manusia melihat-lihat keadaan manusia yang lain. Ada yang kata ashabul arwah ni tempat dia nak pergi tengok je. Dia ni tu dia tengok neraka ke mana, dia pergi tengok macam tempat bersiar-siar macam tu. Ada yang kata tu juga. Saya Anas Muhammad. Ada pendapat yang lain kata apa? Mereka adalah para nabi. Dan ada pendapat yang lain kata mereka adalah para malaikat. Wallahu a'lam. Tuan, nanti kita tengok sendiri apakah ashabul arwah. Al-A'raf tu macam mana? Cuma tak maulah jadi ashabul A'raf. Kita minta pada Allah agar kita nanti kalau bolehnya dengan izin dan rahmat dan kasih sayang Allah, kita nak masuk syurga tanpa hisab. Terus dia masuk syurga tanpa Allah perhitungkan dosa-dosa dan dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan cukup sekadar itu. Saya minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan saya sedikit pada perkongsian kita ni jadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil waj'alna min ibadis salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan, ada satu pengumuman, insya-Allah. Pertamanya saya nak minta macam mana tadi, saya nak minta semua orang start istighfar. Bulan hari ni semua orang start istighfar. Paling kurang 1 kali. Kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ni dan Allah selesaikan masalah dengan sebab segala. Yang keduanya, kalau sana tuan-tuan, saya buat jualan sikit untuk membantu dana pengurusan Pemuda Islam Darul Faizin. Kami buat madrasah, kami tak ambil yuran. Jadi nak cari dana tu kami buat jualan susu. Susu yang jual tu susu kambing. Kita campur dengan beras perang. Kita campur dengan kurma untuk ganti gula. Dia orang kecil mana kalau orang nak diet kan boleh minum susu tu. InsyaAllah dia Saudara Muhammad tak menggemukkan. Mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab saya tak masuk dalam gula, saya gantikan kurma untuk gula, ganti gula tu. Dan sedap insya-Allah. Dan ada beras perang untuk bagi kenyang untuk sikit. InsyaAllah tuan-tuan kita boleh dapatkan kat luar sana. Kita belilah dengan niat untuk membantu mahal saya, insyaAllah. Mudah Allah menggantikan kepada kita yang lebih baik. Allah berikan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Allah.